Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua anak meriksa. Selamat pagi semuanya. Harap-harap telah bersedia ya untuk menyambung lagi pengajaran kita. Di bawah tajuk besarnya kereaktifan logam dan tajuk kecilnya ialah pengekstrakan logam daripada bijihnya. Okey, jadi apakah maksud pengekstrakan? Pengekstrakan extract iaitu mengasingkan logam daripada bijihnya. Sebab semua logam kebanyakannya wujud dalam keadaan bijih. Bila sebut bijihnya, dia bercampur dengan unsur yang lain. Okey, apa contohnya nanti kita akan tengok sama-sama. Okey, di akhir pengajian kita pada hari ini, kamu akan dapat berkomunikasi dengan melukis pengekstrakan logam daripada bijihnya. So, bagaimana ia diekstrak, bagaimana ia diasingkan, kamu boleh lakarkan keadaan sama ada dari sudut peralatan yang digunakan, kemudian bahan ataupun contoh biji yang digunakan yang akan diasingkan. Kemudian yang kedua, menjadi idea untuk menyelesaikan masalah kesan buruk daripada aktiviti perlombongan yang tidak dirancang dengan baik kepada semua hidupan bumi. Jadi untuk mengekstrakkan logam yang mana kita semua logam kebanyakannya diperolehi daripada proses perlombongan. Contohnya lombong arang batu, lombong biji besi, lombong biji timah kan. Itu dilakukan secara perlombongan. Okey, kemudian satu lagi perlombongan aluminium kan. Bagaimana tanah-tanah dikorek, diambil, diproses untuk diekstrakkan. Jadi ada memberi kesan. So kita akan bincang selepas ini. Okey, bagi mereka yang ada buku teks, sila lihat muka surat yang ke-137 iaitu pengekstrakan logam daripada bijihnya. Okey, salah satu contohnya ialah pengekstrakan besi daripada bijinya oleh syarikat tempatan di Malaysia. Jadi dia ada di belakang QR code inilah. Okey, pengekstrakan logam. Kita ulang balik. Pengekstrakan logam ialah proses untuk memperolehi satu logam daripada bijihnya. Perhatikan hubung kait antara kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam dengan kaedah yang digunakan untuk mengekstrakkan logam daripada bijihnya seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey, sebelum ini kita dah menyusun atur iaitu susunan kereaktifan logam. Yang mana kamu telah melihat logam logam apa yang paling kurang aktif dan yang paling aktif dari sudut susunan. Kemudian pada bab sebelum ini juga anda telah mengenal pasti kedudukan karbon dan juga hidrogen dalam siri kereaktifan. Okey. Mari kita imbas kembali. Okey, ini ialah susunan ataupun siri kereaktifan logam yang bermula daripada kalium, natrium, kalsium sampai kepada aurum ataupun emas. Jadi kalau kita lihat di sini bagi logam yang sangat kurang aktif, sangat kurang reaktifnya, wujud dalam bentuk unsur dalam kerak bumi. So maknanya dia wujud sendirian, maknanya korek je boleh diasing daripada tanah dan daripada lumpur dan sebagainya, maka kamu akan dapat logam tersebut. Tapi bagi kuprum dan mercury, pengekstrakan logam dilakukan melalui pemanasan terus. Maksudnya dia perlu dipanaskan. Pun masih mudah lagi lah. Okey, kemudian bermula sedikit kepayahan ialah bermula daripada plumbum, timah, ferrum, hidrogen dan juga zinc. Yang ini kerana ia berada di bawah karbon. Masih ingat lagi eksperimen hari itu bagaimana karbon akan merampas ataupun memisahkan unsur-unsur yang bersatu dengan logam-logam. Contoh zinc oksida. Zinc dan juga oksigen. Oksida itu ialah oksigen. Oksida itu ataupun oksigen itu akan dileraikan oleh karbon. Okey, kemudian ferrum oksida. Sama juga. Jadi dia menggunakan unsur karbon. Manakala logam-logam yang berada di atas karbon, maksudnya karbon kurang reaktif, pengekstrakan melalui elektrolisis sebahagian logam dalam keadaan lebur. Jadi maksudnya dalam kalium perlu dileburkan sebelum diekstrak menjadi logam-logam tersebut. Okey, jadi proses ini semuanya dapat berlaku. Okey, so bagi logam yang lebih tinggi daripada karbon dalam siri kereaktifan logam, pengekstrakan logam daripada sebatian logam tersebut adalah melalui elektrolisis. Okey, elektrolisis. Okey, kemudian
Bagi logam-logam yang berada di bawah karbon, di bawah karbon, kita menggunakan karbon itu sendiri, dicampur dengan logam oksida, dia dapat mengasingkan dan mengekstrakkan biji tersebut melalui kaedah penurunan oksida logam tersebut. Okey, yang seterusnya. Okey, ini contoh kita lihat industri pengekstrakan besi. Okey, logam besi ataupun besi oksida dimasukkan bermula daripada atas lah, dimasuk daripada ikut atas. Okey, yang dimasukkan ke dalam satu bangunan yang tinggi yang dikenali sebagai relau bagas. So namanya ialah relau bagas. So tolong ingat perkataan ini. Okey, dan strukturnya lebih kurang macam ni lah. Okey, so apa yang berlaku ialah apabila besi oksida itu dimasukkan, campuran besi oksida atau oksida besi yang dipekatkan arang kok dan batu kapur dimasuk ke dalam relau bagas melalui bahagian atas relau. So maknanya besi oksida tadi dicampur dengan arang kok tu ialah karbon lah kan, dan batu kapur. Okey, dimasukkan, kemudian dia akan dipanaskan secara daripada bawah. So kalau kita lihat ni, yang gambar apa ni, anak panah naik ke atas tu, itu ialah semburan udara yang sangat panas dipam ke dalam relau bagas melalui bahagian bawah. So dia akan berlaku, maksudnya logam yang di atas tu akan mencair. So bila dia cair, dia akan turun ke bawah. Okey, leburan logam akan keluar ikut sebelah kiri. Manakala sanga juga dikeluarkan. So apa itu sanga, nanti kita akan lihatlah. Pengekstrakan besi di dalam relau bagas. Okey, apa tindak balas yang berlaku sebenarnya? Penghasilan ferrum. Apabila karbon campur oksigen, ia akan menghasilkan karbon dioksida. Okey, kemudian karbon dioksida terhasil bertambah dengan arang kok yang panas. Karbon dioksida campuran karbon, dia akan jadi karbon monoksida. Okey, kemudian karbon monoksida dan karbon menurunkan oksida besi kepada besi kan. Jadi ada ferrum 3. Okey, kemudian ada ferrum 2 kan. Okey, itu yang hasilnya. So bila kita lihat di sebelah sini, hasil tindak balas ni semuanya akan menghasilkan besi dan juga karbon dioksida. So dua produk ini akan terhasil. Okey, penghasilan sanga. Sanga tu apa dia? Okey, batu kapur atau kalsium karbonat terurai dengan membentuk kalsium oksida. Okey, jadi dia punya persamaan dia, kalsium karbonat ataupun batu kapur tadi, apabila dipanaskan dia akan menghasilkan kalsium oksida bercampur dengan karbon dioksida. Okey. Kemudian kalsium oksida bertindak balas dengan benda asing seperti pasir atau silikon. Dioksida dalam biji besi untuk membentuk sanga ataupun kalsium silikat. Tolong ingat perkataan ni. Sanga adalah kalsium silikat. Okey. Okey, pada suhu yang tinggi di dalam relau bagas, ferrum yang dihasilkan akan melebur. Ferrum tu ialah nama kimia lah bagi besi. Leburan ferrum ini mengalir ke bahagian bawah relau dari semasa ke semasa. Leburan ferrum dituang keluar dalam acuan dan dibiar menyejuk dan membeku. Leburan ferrum yang membeku ini dikali sebagai besi tuangan. Itu ferrum. Kemudian satu lagi sanga. Sanga yang dihasilkan akan melebur. Leburan sanga ini juga mengalir ke bahagian bawah relau. Oleh sebab leburan sanga adalah kurang tumpat daripada leburan ferrum, sanga terapun di atas leburan ferrum. Dari semasa ke semasa, leburan sanga dikeluarkan dan digunakan untuk membuat tapak bangunan dan juga jalan. Jadi maksudnya sanga lebih ringan kan. Kalau kita lihat dalam gambar rajah tadi, tu dia. Oleh kerana ferrum tu lebih berat ataupun besi lebih berat, dia akan berada di bawah. Di bawah ni. Okey, manakala sanga yang lebih kurang tumpat, dia akan berada di atas. Dia tidak bercampur. Jadi dia dapat diasingkan secara berasingan. Okey, itu bagi besi lah. Bagi besi. Okey, bagaimana dengan logam lain? Okey. Logam lain pun hampir sama. So, apa isu dia? Isu ialah permasalahan yang berlaku. Apabila berlaku perlombongan di Malaysia, so kita lihat. Yang pertama sekali,
penggunaan tenaga elektrik yang banyak, ya, pencemaran udara dan gas yang dihasilkan dari rela bagas kan, sebab kita panaskan tu maka asap keluar, haba keluar, ya, yang sangat besar dan sangat panas lah. Okay, pembunuhan habitat akibat pelombongan, ya. Bila kita lihat satu kawasan pelombongan, dia akan terkakis kan, jadi lombong dan sebagainya. Okay, pencemaran bunyi, okay, bunyi jentera dan sebagainya. Hakisan tanah, okay, sebab kita lakukan pelombongan, pokok-pokok habis semua ditebang. Okay, pencemaran air akibat pencucian biji. Ya, sebab pencucian biji ni tadi, logam daripada biji dia memerlukan air yang sangat banyak. Kemudian pencemaran udara akibat pembakaran bahan api. Ya. So itu masalah yang timbul lah. Okay, so ini adalah latihan lah. Ya, ada latihan. Okay, soalan nombor 1. Nyatakan kaedah pengisarakan logam daripada biji atau oksida logam. Okay. Kemudian 2, Rajah menunjukkan rola bagas yang digunakan untuk mengisrak ferum. Nyatakan satu contoh logam selain ferum yang diisrak dengan menggunakan rola bagas. Okey, selain daripada ferum, apa dia? Biji timah pun sama. Nyatakan bahan yang dimasukkan ke dalam rola bagas melalui bahagian yang berlabel P dan Q. Okey, kamu nampak dalam soalan tu ada P daripada atas dan ada Q daripada bawah. So apa dia? Okay, kemudian C, namakan bahan yang dialirkan keluar dari rola bagas melalui bahagian label R yang di atas, kurang tumpat, dan S yang tumpat, yang akan mengalir di bahagian bawah. Okay, nyatakan satu kesan buruk daripada aktiviti perlumbungan yang tidak dirancang untuk menyelesaikan kesan buruk tersebut dalam konteks yang berikut. So konteks tempatan dan konteks global. So maksudnya ada kaitan dengan tempatan dan juga global. Okay, so itu berkenaan dengan buku teks. Okay, dalam buku amali pula pengisrakan logam daripada bijinya. Okay, tadi kita dah susun mengikut kereaktifan. Okay, yang paling atas adalah yang paling reaktif kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium. Kemudian antaranya ialah karbon. Kemudian di bawah karbon zinc, besi, stannum, plumbum, cuprum dan yang bawah sekali ialah argentum. So masih ingat lagi argentum yang di bawah tu ya. Okay, argentum wujud dalam bentuk unsur yang tidak bergabung. Maknanya kalau cuci ia daripada tanah maka akan dapatlah unsur tersebut. Sebab itu kalau kamu perasan ramai orang pergi mendulang emas kan. Maknanya apabila mereka dulang berkaut daripada air sungai, air lombong dan sebagainya, dulang maka tinggallah logam sahaja. So logam itu memang wujud dalam keadaan seketul, tidak bercampur dengan benda lain, cuma dia bergelumang dengan tanah sahaja dan selut lah. Okey, bagi zinc pula bagaimana? Zinc ferrum tu yang atas sikit tu, atasnya ni. So ia perlu di extract logam yang kurang reaktif daripada karbon, dia extract dengan memanaskan. So dia perlu dipanaskan biji logam bersama dengan karbon ataupun arang kok di dalam rola bagas. Itu kaedah dia. Okey, bagi yang lebih aktif tadi kita hanya menggunakan logam yang lebih reaktif daripada karbon, dia extract melalui proses elektrolisis. Okey, ini ialah gambar raja rola bagas. Okey, apakah bahan P? P itu yang di atas sekali. P. Campuran besi. Okey, apa itu B? Okey, kemudian P itu ialah arang kok. Mengapa bahan P digunakan dalam proses pemeriksaan besi? Kerana bahan P lebih reaktif daripada besi. Okey, yang seterusnya, gas Q dihasilkan. So gas apa yang terhasil melalui pembakaran tadi? Gas karbon dioksida. Logam timah diperoleh daripada biji timah melalui proses pengisrakan. Namakan unsur yang digunakan untuk mengekstrak timah daripada biji timah. Okey, sama juga macam tadi sebab dia menggunakan rola bagas, maka kita akan campur dia dengan karbon ataupun arang kok. Terangkan bagaimana timah diekstrak daripada bijinya. Panaskan campuran biji timah dan karbon pada suhu yang sangat tinggi. Yang dimaksud dalam rola bagas tu dia sangat tinggi. Kalau besi tu hampir kepada 2000 darjah Celsius. Kau bayangkan Okey, ini ialah gambar rajah rola bagas Okey, kita lihat daripada sebelah kiri dulu. Gas akan keluar iaitu gas karbon dioksida. Okey, kemudian biji timah dicampur dengan arang kok. Okey, ataupun batu kapur. Kemudian apabila karbon dipanaskan dengan timah oksida di dalam rola bagas, karbon menyingkirkan oksigen daripada
timah oksida, kerana karbon lebih reaktif daripada timah kan. Jadi bila dia dapat meleraikan ataupun memisahkan oksigen, maka tinggallah timah. Tu seorang diri kan, timah. Okey, aktiviti perlembagaan memberi kesan buruk. Okey, adakah anda setuju dengan pernyataan di atas? Saya jelaskan. Okey, setuju tak setuju? So jawapannya setuju. So apa kesannya? Jelaskan pendapat. Antara kesan buruk perlembagaan uji timah ialah memusnahkan flora dan fauna. Tanah bekas lombong tidak subur dan tidak boleh digunakan lagi untuk pertanian. Okey, jadi itu saja dan kita telah tamat untuk bab kereaktifan logam ni. InsyaAllah kita akan sambung dengan bab berikutnya. Okey, jadi nak ulang balik, sebenarnya untuk bab ni dia sangat mudah sahaja. Bagaimana kereaktifan logam kita telah menceritakan tentang apakah jenis mineral, kemudian apakah tindak balas logam dengan oksigen dan juga dengan karbon, dan pengisarakan logam yang berlaku iaitu biji timah dan juga contohlah biji timah dan juga besi kemudian kesan perlombongan. Okey, jadi cikgu rasa itu saja. Harapnya anda semua dapat memahami bab kereaktifan logam ni, dan sekiranya tidak menjadi keberatan, sila siapkan summary atau peringkasan untuk bab ini. Okey, dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.